Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu pendedahan pencerahan yang padu ya daripada Brother Iswadi berkaitan dengan kes pengubahan wang haram, kes jana wibawa melibatkan pengerusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin, yang mana dikatakan prosiding kes Muhyiddin digantung. Oh, apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua sehingga dikatakan prosiding kes Muhyiddin Yassin ini telah digantung dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku? Ini yang menarik ya untuk kita ikuti ya pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Tapi jangan lupa juga untuk support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti dan juga tonton video ini bersama-sama. Alright. Habis cerita tu. Cerita bersatu nak pergi pecat 6 orang 6 jahanam. Kan? Tapi sebelum kita bolehlah. 6 jahanam. Okey. 6 jahanam dipanggil geng tu. InsyaAllah tamatlah riwayat 6 jahanam. Bersatu bakal mengadakan perhimpunan agung khas pada awal bulan depan dan dilihat menjadi langkah parti itu meminda sebahagian perlembagaannya. Parti itu mengambil tindakan tersebut setelah 6 daripada ahli parlimennya mengambil pendirian sendiri dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Menurut notis dikeluarkan Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung, perhimpunan khas tersebut dijadual berada di Shah Alam pada 2 hari bulan Mac ini. Normally emergency EGM Emergency General Meeting biasanya diadakan untuk meminda terutama peruntukan atau undang-undang secara khas, terutama melibatkan perkara-perkara sebeginilah, dan berkemungkinan besar akan ada sebab dia orang tengah ambil tindakan undang-undang sekarang ini. Tindakan undang-undang, tetapi dalam masa sama hendak bertindak memecat. Bersatu dijangka pindah perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung Khas. Bersatu akan mengadakan Perhimpunan Agung Khas pada 2 Mac ini dan dijangka meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyata sokongan terhadap pentadbiran kerajaan perpaduan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketua penerangannya Datuk Razil Idris berkongsi surat maklumat mengenai perhimpunan khas itu. InsyaAllah maka tamatlah riwayat 6 ahli parlimen. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus mara. Tapi dalam masa sama, Muhyiddin Yassin kata mesyuarat ahli majlis tertinggi Bersatu meluluskan draft pindaan perlembagaan berkaitan pengosongan kerusi ahli parlimen bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan sekiranya ini bertindak memberi sokongan kepada pihak lawan. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin berkata pindaan akan dibentangkan pada 2 Mac minggu hadapan. Baik. Kita ada macam ni. Okay. 6 orang yang kita sebut tadi daripada Bersatu telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Okay. 6 orang telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Tetapi mereka tidak keluar daripada Parti Bersatu, 6 orang ni termasuk Bukit Kantang. Isu dia adalah, boleh tak, adakah dikira mereka lompat parti? Berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin pada tahun 2021, itu tidak dikira lompat parti. Kenapa? Kerana menyatakan sokongan itu dikira sebagai bukan lompat parti. Baik. Kalau bukan lompat parti, jadi bagaimana kita nak melakukannya? Kalau dipecat, dah kira okey, dia tak payah kosongkan kerusi. Kalau dia orang letak jawatan, itu kira sebagai inilah, sebagai lompat parti lah. Tapi since dia orang tak letak jawatan, dia orang minta dipecat, kalau dipecat dikira tidak mengosongkan kerusi. Itu yang dinyatakan sewaktu Muhyiddin Yassin, kerajaan itu buat akta anti lompat parti. Baik. So akhirnya mereka kata kita pindahlah perlembagaan. Kita sekarang pindah perlembagaan, sesiapa yang menyatakan sokongan kepada selain daripada yang berlawanan dengan kehendak parti, maka dikira telah pun mengosongkan kerusi, i.e. telah pun lompat parti. Now, isu dia begini. Adakah pindaan perlembagaan itu retrospektif? Arti kata, adakah boleh dia dibawa balik ke belakang untuk kenakan 6 orang itu? Ataupun dia bersifat ke depan saja? 6 orang tu tak boleh kena, tuan-tuan. Itu persoalan. Boleh kena tak boleh kena? Itu persoalan.
Jadi kalau tak boleh kena, still tak boleh selesaikan masalah ini. And that's why bila mereka bawa perkara ini ke mahkamah, satu perkara, satu isu yang sangat menarik untuk saya nak dengar di mahkamah. Adakah dikira lompat parti di atas satu akta yang sebenarnya ada loophole yang dicipta oleh Bersatu sendiri? Sekarang ni Bersatu sendiri yang cipta loophole itu. So bila Bersatu dah cipta loophole itu, kita kata dah kena pada mereka sendiri. So sekarang ni dia nak gubal satu undang-undang perlembagaan parti untuk kenakan 6 orang ini. Jawapannya boleh atau tidak? Most likely tak boleh. Kalau dia jadi boleh, tuan-tuan. Kalau dia jadi boleh, erti kata dia telah menyanggah Akta Akta Lomba Parti. Satu hal. 6 orang ini boleh bawa perkara ini ke mahkamah dan minta mahkamah interpretkan. Adakah dikira mereka lompat parti hanya kerana parti mereka telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikatakan mereka telah lompat setelah mereka menyatakan sokongan, bukan sebelum. Sedangkan sebelum itu tak ada masalah. Ini cerita-cerita yang mungkin kita boleh dengar nanti. Menarik untuk kita nak bawa. Itu saya kata undang-undang ni menarik kalau tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan faham, menarik cerita ni. Okay. Habis. Tadi ada member hantar kat saya lah kan, tentang proceeding Muhyiddin Yassin. So dia tanya, tak faham lah bang, kenapa Muhyiddin Yassin proceeding dia ditangkap? Semua proceeding kes Muhyiddin digantung. Mahkamah Session hari ini pada Khamis membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding bagi 3 lagi kes amla berjumlah 200 juta yang dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sementara menunggu rayuan pihak pendakwaan di Mahkamah Rayuan Putrajaya atas pembebasan bekas Perdana Menteri itu, atas 4 kes mengundurkan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232 juta bagi Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Ketika membaca keputusan itu, Hakim Azura Alwi berkata mahkamah memutuskan bahawa permohonan pendakwaan untuk menggantung dan menangguhkan sepenuhnya prosedur di mahkamah telah dibenarkan. Ia sehinggalah pelupusan kes rayuan berkaitan selaku pemohon bagi rayuan notis pada 15 Ogos diketahui. Alright. Cerita pasal apa ni Is? Tak faham lah. Okay. Muhyiddin Yassin tak kena dakwa ke? Kalau tuan-tuan ingat, yang saya cerita awal tadi pasal masa darurat itu, bagaimana 300 juta, 200 juta telah masuk dalam akaun Bersatu. Dan pendedahan itu dibuat daripada audited account Bersatu sendiri pada tahun 2020, audited account tahun 2020-2021. Dan saya adalah antara orang yang mendedahkan tentang audited account tersebut. Masih ada dalam YouTube, tuan-tuan boleh cari. Saya dedahkan bagaimana pada tahun 2020-2021, Parti Bersatu menerima 200 juta antaranya daripada Buhari Equity untuk nak melepaskan pembatalan kes LHDN. Okay? Itu satu cerita. Disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin Yassin didakwa. Satu di bawah rasuah. Satu lagi dakwaan di bawah amla. Isu dia, dan ini yang menarik. Di bawah rasuah, pendakwa peguam bela mempersoalkan tentang forming the charge, pembentukan tuduhan tersebut sebagai defektif. Ini bukan kali pertama. So, bagaimana kita mempersoalkan bagaimana satu kes berprofil tinggi boleh disediakan oleh peguam pendakwa raya yang seolah-olah tidak berpengalaman? Adakah ini benar ataupun sekadar daulah terpendam? Sedangkan forming charge, nak bentuk charge bahawasanya kamu pada sekian masa, sekian tarikh telah melakukan kesalahan sekian di tempat sekian, di tempat sekian, dan itu ada satu kesalahan di bawah section sekian. Benda itu, benda paling asas kita belajar dalam undang-undang tu. Dalam kelas undang-undang, benda paling asas. Dia macam kalau kita belajar matematik, kita kena belajar mengira dahulu. 1, 2, 3, 1 campur 2, 2 campur 2, 4. Benda paling asas. Yang asas tu pun diorang gagal nak sediakan.
Jadi saya kata tempoh hari kepada pendakwa raya, kalau betul dia persoalkan pun, kenapa nak pergi kenapa nak pergi rayu? Kenapa tak amend je? Kalau tuan-tuan ingat pada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila kes liwat 1, Villa Trivoli itu dikatakan tak wujud pada tarikh tersebut. So peguam bela lawan, dia kata tarikh tu Villa Trivoli tak wujud lagi. Apa yang pendakwa raya buat? Dia ubah. Dia change the charge. Change the charge lah. Apa isu dia? Tukarlah charge dia kepada charge yang lain. So, diorang merayu disebabkan oleh DAA, Discharge Amounting to Acquittal. Now, disebabkan oleh diorang ada DAA dekat situ, dia lepas rasuah. Forming rasuah tu yang masalah. Tapi AMLA okey. Forming charges AMLA itu okey. Cuma pendakwa raya nak supaya AMLA dan rasuah itu dibicarakan serentak. Sebab dua-dua ni berkaitan. Jadi sebab itu pending kepada kes rayuan, pending kepada rayuan untuk yang dijatuhkan hari itu, yang digugurkan, maka kes yang berkaitan AMLA ni pun ditangguh prosiding supaya dapat disekalikan. Itu saja, bukan bermakna Muhyiddin Yassin tak bersalah. Belum lagi, kes belum jalan lagi. Okay? Kes belum jalan lagi. So, dalam masa sama, ini cerita menantu Muhyiddin pula. 47 saksi dengan kes rasuah wang haram Adam Radlan. Seramai 47 saksi akan dipanggil memberi keterangan dalam pembicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Parti Bersatu Segambut Adam Radlan. Perkara itu dimaklumkan oleh pendakwa raya. Hari ini sebutan kes untuk status pertuduhan di bawah pengubahan wang haram untuk dibicara bersama dengan pertuduhan predikat iaitu rasuah. Itu tadi. So kalau biasanya rasuah dia akan ada pengubahan wang haram, itu di bawah AMLA. Pendakwaan memohon kes terbabit dibicara bersama. Sementara itu Peguam Alastair Brandah Norma yang mewakili Adam Radlan tidak membantah untuk pertuduhan rasuah dihadapi anak gaul ini dibicara bersama. Setelah mendengar maklumat dan permohonan, justru saya tetapkan sebutan pada 27 Mac ini. Sebelum ini Hakim Tuzal pada tahun lalu Adam Radlan mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan rasuah dan 7 pengubahan wang haram setelah dia awal di Mahkamah Kuala Lumpur dan Shah Alam. Okey. Okey. Dan ini adalah kes Muhyiddin lepas tanpa bebas. Kes rasuah 232.5 juta yang berlaku pada Ogos tahun lepas. Ogos 2023. So, menantu dia, Muhyiddin Yassin, sekarang didakwa. Adakah lepas? Belum lagi. Kes ni belum jalan, kita kata. Kes itu belum berjalan lagi. Baik. Sejam lebih saya cakap ni, tuan-tuan. Okey. Last kali, tuan-tuan. Ada yang tak tahan tidur dalam mata ni. Tidurlah mata. Sabar. Saya bercakap, tuan-tuan dengar je. Saya dah buat satu video reaction kepada kenyataan seseorang berkenaan dengan dia Mamat ni diinterview. Mamat ni Cina. So dia kata kenapa sebenarnya KWSP itu lagi menguntungkan daripada pencen. Saya tahu topik ini kontroversi. So saya react. Dan dia buat calculation tau. So saya pun buat calculation dan dia buat calculation. So bila dia buat calculation, dia mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita faham, ada KWSP itu adalah lebih menguntungkan dalam tempoh jangka masa panjang berbanding jangka masa pendek. So dia buat calculation secara, dia sebut dalam live tu secara rawak lah. Tapi saya buat calculation tersebut. Dan saya buat senario-senario yang memungkinkan perkara-perkara lain. So apa kata kita lihat senario tersebut. Sebelum itu, saya letakkan probability ataupun kemungkinan ini di dalam carta. Okay. Di dalam compound interest punya calculation. Tapi tak apa. Okay. Yang ni saya buat. Calculation ni saya buat. Betul-betul saya buat sendiri, teman-teman.
Okey. Ini assumption, saya buat, assumption ini adalah untuk gaji 5,000 purata, 5,000 purata dan dividen bagi, apa orang kata, bagi KWSP purata 6%. Alright. Ini adalah KWSP dikomparekan dengan pencen. Katalah pencen tu pun, dia dapat gaji 5,000. Dia dapat gaji 5,000. Okay. So, saya buat katakanlah dua orang, seorang dapat pencen, seorang dapat KWSP. Dua-duanya bergaji 5,000 purata. Maksudnya kita tak tengok kenaikan. Tapi kita akan ada senario di mana dia akan naik turun gaji dia. Dia akan naik gaji dia daripada mula sampai naik. Dan kita letak purata 6%. Ada orang mempersoalkan dalam Facebook saya, dia kata, itu 6%. Kalau 5%, saya juga buat senario 5%. So kita tengok dua. Dan kenapa saya kata, secara puratanya, dividen KWSP adalah 6%. Tapi yang bestnya orang mempersoalkan kenapa China ni cakap tak betul. Dia ada satu pepatah China, tuan-tuan tahu. A wise man points to the moon. An imbecile examines the finger. Orang bijak ni dia menunjuk kepada bulan. Sebab dia nak cerita tentang kecantikan bulan, sains bulan. Orang yang bodoh duk sibuk tengok jari dia. Apalah jari kau ni pendek sangat. Orang cerita benda lain, dia duk cerita benda lain. Inilah dia. Dia duk cerita kenapa China tu cakap dividen dengan interest, kenapa pelat dia tak... Patutlah bangsa kita ni tak maju-maju, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apalah. Okay. Kita compare. Dan tuan-tuan nanti video ni akan ada. So kita boleh tengok comparison. Alright. Katalah dia bekerja 30 tahun. Okay. Gaji dia 5,000 setiap tahun. Ini kita ambil purata 5,000 setiap tahun. Dia bekerja 30 tahun. KWSP sendiri, dia kena bayar 11%. Majikan iaitu kerajaan dia bayar 12%. Ini setahun. So setahun dia kena bayar 6,600 dan kerajaan bayar pada dia 7,200. Okay. So akhirnya interest compound RM828 setahun. Okay. Total yield, sebulan. Sebulan, maka total income dia adalah setahun 14,000. Right. Setelah dia pencen, kita kata, setelah kedua-duanya pencen, orang yang gaji 5,000, dia akan dapat separuh. So, setiap bulan dia akan dapat 2,500, 2,500. Setahun, dia akan dapat 30,000 sampai dia meninggal. Dan kalau meninggal, kalau ada balu atau waris, balu dia akan ambil pencen tersebut. Kalau ada anak bawah 18 tahun, anak 18 tahun akan ambil pencen tersebut. So, bermakna setiap bulan dia akan dapat 2,500. Iaitu setahun 30,000. Baik. Orang yang dapat KWSP tadi, setelah dengan interest dan dengan dividen sebagainya, dia akan dapat 1.156 juta. Dia akan dapat 1.156 juta. Ini jumlah dia setelah 30 tahun. Baik. Dia ada dua option, tuan-tuan. Option pertama, dia boleh keluarkan duit itu 1.156 juta tu. Arti sekali je. Kan? 1.156 juta ni dia boleh keluar makan sekali. Satu lagi cara, dia boleh cakap, KWSP, saya tak nak keluar makan sekali, saya nak keluar setahun sekali, saya makan dividen saja. Saya makan dividen saja. So, setahun 6% daripada 1.156 juta dividennya adalah RM69,387.79 atau RM70,000. Yang pencen tadi, 2,500, setahun 2,500 kali 12, 30,000. 69,000 daripada 1.15 juta, ini pendapatan dia. Kalau dia keluar sebulan, 5,782. Yang ini, dia keluar 5,000 ni, tak kacau 1.1. Tak kacau. Yang ni tak kacau. Kalau dia meninggal sekalipun, dia akan wariskan kepada waris dia 1.15 juta. Ada orang kata, Is, kalau orang tu meninggal, dia dapat waris 2,500. Yelah, dia dapat wariskan 2,500. Tapi kalau mamat ni meninggal, dia waris 1.15 juta. Yang mana satu kamu nak? Kemudian dia kata, yelah, itu 6%. Baik. Saya kira 5%.
Itu 6%. Saya kira 5%. Ini adalah 5%. Okay. Setelah 30 tahun, dia dapat 900,000. Interest dia 57,000, still tinggi daripada 30,000. Sebulan 4,800. Sebulan 4,800 dia dapat, tuan-tuan. Dia ambil pendekatan, dia tak nak keluar duit tu. Dia ambil dividen setiap tahun, 4,800. Lebih masih tinggi daripada 2,000 dia dapat ni. Katalah dia meninggal. Yang ni dia akan wariskan 2,000 kepada waris. Yang ini dia tinggalkan 962,000. Kalau dividen tu 5%. Kenapa saya kata dividen itu 6%? Ini calculation saya. Bukan calculation, berdasarkan purata dividen daripada 2013 sehingga tahun 2022. Ada 5.35, 6.15, tapi puratanya adalah 6%. Kita dah kira semua ni. Baiklah dia kata, itu kalau gaji dia 5,000 is. Itu kalau gaji dia 5,000. Kalau gaji dia 2,500, baik. Kita kira gaji dia 2,500. Kalau gaji dia 2,500, tuan-tuan, dalam tempoh 30 tahun, katalah gaji dia 2,500 je, dia akan dapat 578,000. Kalau gaji dia 5,500 setahun, sebulan dia akan dapat RM1,250 atau RM15,000 setahun. Tetapi kalau dia ambil dividen sahaja 6%, dia akan dapat berapa, tuan-tuan? 34,693 setahun atau RM2,891 sebulan. Lagi tinggi daripada gaji pokok dia 2,500. Ada lagi yang kata, alah Is, itu kalau gaji dia tetap. Tapi gaji ni menaik. Itu saya kata, korang ni tak erti buat calculation macam ni. Baiklah. Saya pun ada buat. Katakanlah gaji dia naik setiap bulan, setiap tahun. Bukan setiap bulan, setiap 5 tahun naik. Kan? Saya buat gaji dia setelah, dia mula gaji 2,000, kenaikan 5% setiap tahun. Katakanlah 5% setiap tahun, tuan-tuan. Gaji dia 5% dan dividen tu 5%. Bukan 6%, 5% katakan. 5% dividen. So maksudnya mula-mula gaji dia 2,000. Lepas tu 5 tahun kemudian dia naik 5%. Kemudian dia naik 5% 5 tahun. Dia naik 5%. Last kali take home income daripada 2,000 gaji dia tadi. Mula-mula tadi gaji dia 2,000. Gaji dia 2,000. Akhirnya last kali gaji dia adalah berapa, tuan-tuan? RM2,814. So naik pada tahun ke-30, setiap 5 tahun naik gaji RM2,814. So last dia punya pencen dia 2,800. So sebulan dia dapat 1,400. Kalaupun itu, dia akan dapat RM385,000 setelah 30 tahun. Dia ambil interest 5%, bukan 6%. Itu pun RM1,925 sebulan. Baiklah, katalah dia ambil interest, ini dia ambil 6%, bukan 5%, 6%. Katalah dia ambil 5%. Itu pun 1,006, tuan-tuan. Masih lebih tinggi daripada pencen dia. Ini tak kacau 385,000 tadi tu. Tak kacau. Dia ambil bulan sampai dia mati. Okey, adalah seorang mamat ni dekat Facebook. Dia kata macam ni. Dia kata, saya tertarik dengan apa dia tulis. Kemudian dia persoalkan kenapa. Tak berani saya nak jawab dia. Baik. Dia kata macam ni. Ni saya jawab malam ni. Mat. Okay. Right. Nama dia Muhammad Rizman. Man, aku famouskan kau malam ni, Man. Dia kata, alahai, bila dia berkaitan dengan benda tadi. Pencen mana tolak gaji tiap-tiap bulan. Sebab itu kata mengurangkan pendapatan bulangan. Bongok, oi. KWSP memang untung long term, tapi short term dengan harga barang sial di zaman Anwar ni, kau buat plan yang mengurangkan income bulanan, memanglah orang marah. Spin bodoh apa kau dengan Cina ni? Dia kata. Okay, yang pertama, Muhammad Rizman, patutlah kau. Okay, yang pertama sekali, patutlah Melayu tak maju-maju sebab ada pemikiran macam kau ni. Lepas tu bila orang Cina kaya,
engkau duk tuduh China dia macam-macam. Okey. Yang pertama, okey, kita kira bodoh lah. Kita kira bodoh lah mana. Kalau kau ambil pencen, okey, saya tunjuk ini. Kalau kau ambil pencen, kau akan dapat berapa tadi? Kalau 3,000 lah kau dapat. Betul? Right. Dapat 3,000 lah kau dapat. Oh, untunglah 3,000, tak ada potong. Tapi katakanlah kita ambil KWSP, kita kena potong 11%. 3,300. Rugilah. Sorry, 330. Tolak dengan basic gaji kita 2,600 something. So 330 tu dia ambil oleh kerajaan masuk KWSP. Tetapi kita kena ingat, dia ambil 330 potong gaji kita, bukannya duit tu masuk dalam duit poket Anwar Ibrahim. Masuk boleh poket kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, on top of 300, kerajaan bagi 12%. Akai mana, Mat? Kau dapat duit kau keluar 300, memang dia potong. Tetapi compensation kepada 3% tu, kerajaan bagi 12%, Mat. Maksudnya 400 kerajaan bagi pada kau. Kes 5,000 tadi, kalau kita tengok, kes 5,000, gaji 5,000, 6,600 adalah duit gaji kita. 7,200 setahun kerajaan bagi. Setiap tahun. Selama 30 tahun, kau tak nak duit ekstra ke? Akai mana, Mat? Akai. Lepas tu dia duduk sibuk. Dia kata, kena potong 11%. Ya, memang. Kita tak nafikan kena potong 11%. Kau masa itu, sekarang ini masa kau kerja, masa kau muda. Kau ada tenaga, kau ada kudrat. Okay? Kalau kau nak buat part time, boleh. Tapi masa kau dah tua nanti, yang tu yang kita kena ingat. Masa tu kau dah tua, kau tak boleh kerja dah. Kau dah sakit. Kalau kau ada anak yang boleh tanggung, kau tak apa. Kau dah mula sakit, kau dah tak boleh kerja. Masa itu kau ada simpanan duit yang boleh tanggung kau sampai kau mati. Sebab engkau fikir short term. Kita fikir long term, not only long term, not only kita ada compounding interest, kita juga akan dapat extra money. Kerajaan bagi 12% setiap bulan. Orang bagi duit ekstra pun kena maki. Dan yang tak akhir aku nak jawab. Yang Melayu kerja kerajaan tu hanya sebilangan kecil. Workforce kita 12 juta. Majoriti Melayu macam saya dan macam tuan-tuan, majoriti tuan-tuan dan perempuan yang tak kerja kerajaan ni, kita KWSP. Kita ni KWSP, Mat. Melayu mana yang kau bela ni? Dan bila kita nak bagi ekstra dekat orang Melayu, kita nak bagi ekstra pendapatan bila dia dah tua nanti, dapat juta-juta ringgit. Mungkin masa tu dia boleh gunakan untuk bisnes, anak dia dan sebagainya. Yang itu kena maki. Patutlah, kalau pemikiran macam ni, patutlah negara tak maju, patutlah orang Melayu ni tak maju. Nasib baiklah saya ni berketurunan Cina, tuan-tuan. Dan bisnes kita orang ni dulu memang kita orang keturunan bisnes. Bisnes je kerja keturunan kita orang. Si baiklah kan, kita orang ni keturunan Cina. Tapi saya Melayu lah. Nenek saya Cina. Dan nenek saya ni menarik, nenek saya ni, dia memang ajar saya bisnes. Mula dulu saya marah juga nenek saya, arwah nenek saya ni. Arwah nenek saya Cina. Cina memang Cina. Tapi arwah nenek saya ni dia akan buat bisnes. Apa saja bisnes. Dan dia punya tanah banyak gila dia beli. Dan dia Cina yang masuk Islam. Cina masuk Islam. Atuk saya Cina masuk Islam. Nenek saya dia diangkat oleh orang Melayu. Atuk saya Cina masuk Islam. Dan dia orang ni memang kuat bisnes. Cari duit tu memang kuat. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia kata bahawa kami ni bukan bumi putera. So kami kena berusaha. So dia banyak beli tanah, dia banyak simpan harta. Tapi dia tak waris kat saya lah. Sebab dia kata, kau nak harta, kau cari sendiri. Alright guys, so itu dia sedikit pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu-isu panas ya, khususnya isu proceeding case kepada Muhyiddin Yassin ini digantung. Kita sudah mendengar pencerahan beliau tadi. Apa komen anda sahabat semua? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkam dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.